Sekarang saya akan membentangkan berkaitan dengan peruntukan dan agihan untuk kesejahteraan rakyat. Seperti yang kita tahu bahawa negara kita merupakan salah sebuah negara yang mempunyai sebuah kepimpinan ataupun pentadbiran yang cakna akan rakyatnya. Manakala Malaysia juga merupakan salah sebuah negara yang mengamalkan sistem ekonomi campuran. Terdapat pelbagai peruntukan dan agihan kerajaan untuk kesejahteraan rakyatnya. Pada akhir tahun 2019, seperti yang kita lihat, negara kita telah dilanda wabak penyakit COVID-19. Antara peruntukan yang telah dilaksanakan dan diberikan oleh pihak kerajaan kepada rakyat adalah seperti peruntukan bantuan makanan. Ini kerana hampir seluruh rakyat Malaysia hilang punca pendapatan dan akan terjejas punca untuk mendapatkan bekalan makanan. Selain itu, terdapat juga peruntukan dari segi keuangan. Antara peruntukan keuangan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan adalah seperti pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat dan prihatin perusahaan kecil PKS. Selain itu, pihak kerajaan juga telah mewujudkan agihan kekayaan antara etnik. Ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya pergaduhan antara etnik secara tidak langsung dapat mewujudkan kesejahteraan antara rakyat. Manakala terdapat banyak lagi agihan dan peruntukan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan, antaranya adalah agihan zakat kepada para pelajar seperti yang dilakukan oleh zakat Kedah, yang agihan zakat kepada pelajar mereka yang berada di luar negara dan berada di dalam negara. Dan akhir sekali, terdapat juga peruntukan subsidi baja untuk para petani yang tinggal di kawasan pedalaman. Tidak sekali memandang rendah akan masalah yang dihadapi dalam penularan COVID-19, pelbagai inisiatif yang dibuat oleh kerajaan bagi membantu memberikan peruntukan dan agihan untuk daya tahan sektor swasta yang terjejas. Bagi membendung impak COVID-19, kerajaan melaksanakan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin, yang mana ia merupakan pakej rangsangan ekonomi berjumlah RM250 bilion yang dijangka akan membantu meringankan beban rakyat dan komuniti perniagaan. Dan pada jumlah tersebut, sebanyak RM100 bilion disalurkan untuk menyokong perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. Pakej ini menyediakan bantuan segera kepada semua lapisan masyarakat agar dapat memastikan tiada golongan yang tercicir, malahan dapat meringankan beban yang ditanggung oleh semua masyarakat khususnya dalam sektor swasta. Kerajaan telah membantu perniagaan yang terjejas akibat COVID-19 dalam memberi inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi Negara iaitu PENJANA, yang mana diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini. Bantuan ini diberikan bagi membantu PKS untuk memberikan perniagaan yang terjejas. Sebanyak 24 inisiatif bernilai RM14.5 bilion yang diberikan kepada PKS dan diharapkan mampu memberi lonjakan kepada ekonomi mereka. Inisiatif PENJANA serba sedikit memberikan kelegaan kepada PKS agar dapat membuat pembelanjaannya sebaiknya, yang mana pengurangan cukai bantuan pelaburan semula khas sehingga tahun depan dan pemotongan cukai terhadap pelaksanaan atau membantu pengurusan kerja secara fleksibel. Kesimpulannya dapat dibuat bahawa pelbagai inisiatif telah diberikan oleh kerajaan, yang mana kerajaan mengambil inisiatif yang sewajarnya untuk mengembalikan ekonomi dalam sektor swasta kepada kerajaan normal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suzaidi bin Sazali S56832. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan Pilihan Raya Umum Malaysia, iaitu PRU, dan isu semasa politik. Pilihan raya adalah satu proses demokrasi di mana rakyat memilih pemimpin atau wakil rakyat. Pilihan raya umum ini dilakukan setiap 5 tahun bagi memastikan pentadbiran yang lebih baik dan boleh meningkatkan kemajuan sesebuah negara. Ekoran pandemik COVID-19, banyak sektor ekonomi dan sosial terpaksa ditutup. Hal ini bagi mengelakkan penularan jangkitan dalam negara. Seterusnya adalah isu semasa politik. Yang pertama adalah ketidakstabilan ekonomi politik. Kestabilan politik dalam keadaan kritikal bagi Malaysia kerana berlakunya perbalahan di kalangan ahli politik. Tambahan pula, pandemik COVID-19 sangat memberikan kesan terhadap kestabilan ekonomi negara, yang mana rakyat harus diberikan keutamaan dengan memberikan bantuan prihatin nasional iaitu BPN dan bantuan keluarga Malaysia BKM. Yang kedua adalah kenaikan harga barang mentah. Faktor kenaikan harga barang adalah pihak kerajaan tidak dapat mengawal kenaikan harga barang kerana pengawasan kerajaan kurang ketat.
Secara tidak langsung, ianya memberikan impak kepada rakyat serta menjadi satu beban terhadapnya. Dalam masa yang sama, pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali selepas pilihan raya juga memberikan kesan terhadap ekonomi negara yang mana mengancam sistem pentadbiran negara. Yang terakhir adalah pilihan raya negeri Johor 2022. Pilihan raya ini bertujuan untuk pengukuhan dan kestabilan politik. PRN ini merupakan PRN yang pertama meluluskan pengundi berumur 18 tahun untuk memilih pemimpin yang baru. Walaupun peratus keluar mengundi PRN Johor rendah, ianya memberikan satu nafas baru terhadap golongan belia untuk turut serta dalam pembangunan politik dalam negara. Kesimpulannya, pilihan raya umum, iaitu PRU merupakan salah satu kaedah untuk menentukan bakal pemimpin negara yang akan datang. Dalam masa yang sama, penglibatan belia dalam pilihan raya cukup penting untuk menerajui negara ke arah kestabilan supaya golongan belia mampu memberikan segala kemahiran dan pengetahuannya dalam mewujudkan stabilan ekonomi serta masa depan rakyat dan negara terpelihara. Seterusnya ialah peranan kerajaan Malaysia dalam sistem kesihatan dan pengurusan COVID-19 negara. Wabak COVID-19 yang dikesan di Wuhan telah menggegarkan hampir ke seluruh dunia. Wabak itu dikesan pada bulan Disember 2019 di mana wabak itu juga telah disahkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO pada Mac 2020. Kes pertama di Malaysia yang disahkan oleh Menteri Kesihatan pada ketika itu iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad adalah pada 23 Januari 2020 di mana ia membabitkan seorang lelaki berumur 41 tahun yang baru pulang dari Singapura untuk menghadiri mesyuarat bersama China. Pada 18 Mac 2020, kerajaan telah mengeluarkan arahan kepada rakyat Malaysia untuk mengikut strategi PKP atau juga dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan. Strategi yang kerajaan putuskan ini bukanlah satu jalan yang mudah buat rakyat Malaysia kerana semua aktiviti terpaksa dibatalkan dan rakyat semua diminta untuk duduk di rumah. Hal ini juga, strategi ini juga akan mengakibatkan sektor ekonomi di seluruh Malaysia ditutup buat sementara waktu dan ia juga akan mengakibatkan memberi kesan yang buruk terhadap ekonomi Malaysia. PKP ini memberi pengaruh positif yang ketara kepada rakyat khususnya dari segi ekonomi kerana kepada sekatan pergerakan yang menghalang mereka daripada mencari rezeki seperti biasa. Namun, banyak pihak berkepentingan di Malaysia termasuk kerajaan persekutuan dan negeri perbadanan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan orang ramai telah melangkah ke depan untuk menawarkan bantuan dan sumbangan yang menjadi subjek kepada kerajaan dalam sistem kesihatan ini adalah perkara yang amat berat kerana kerajaan perlu merancang, meneliti keadaan serta jumlah kes COVID. Tajuk seterusnya adalah berkaitan kawalan harga barang. Negara Malaysia mengamalkan sistem ekonomi terbuka di mana ianya mempunyai 4 sektor iaitu isi rumah, firma, kerajaan dan negara asing. Dalam kawalan harga barang, isu yang timbul adalah tentang kenaikan harga barang bila mana keadaan hari raya menjelma. Hal ini disebabkan oleh permintaan barang melebihi pengeluaran. Oleh itu, pihak kerajaan harus lama memainkan peranan penting bagi mengawal harga barang dan menjaga kebajikan pengguna. Kerajaan yang bertanggungjawab dalam menangani isu ini adalah pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Menurut Kamus Dewan, kawalan harga merupakan tindakan mengenakan sekatan terhadap sesuatu nilai barangan yang dinaikkan oleh peniaga maupun peruncit secara sesuka hati tanpa mengikut prosedur oleh kerajaan. Oleh itu, peraturan penetapan harga merupakan satu mekanisme dasar ekonomi yang digunakan untuk membetulkan masalah dalam struktur harga relatif. Kerajaan juga telah menggunakan undang-undang kawalan harga untuk membendung inflasi dan mengurangkan kekurangan produk. Antara peranan kerajaan dalam menangani isu ini adalah melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Pindaan 2017. Akta ini mengawal harga barangan dan cas bagi perkhidmatan dan melarang pencatutan serta sebagai perundangan subsidiari dan melarang kepada pembuatan mencatut di mana membuat keuntungan yang tinggi dan tidak munasabah. Yang kedua adalah melalui skim harga musim perayaan. Ini bagi melindungi pengguna daripada peniaga-peniaga yang mengaut keuntungan berlebihan dengan menetapkan harga maksimum ke atas barang-barang keperluan musim perayaan. Dan tempoh pelaksanaan skim harga musim perayaan adalah mengikut keperluan musim perayaan, misalnya seperti Hari Raya Puasa,
di mana tempoh pelaksanaan adalah selama 15 hari sebelum, semasa dan selepas perayaan. Dan yang ketiga adalah melalui Perintah Kawalan Harga, iaitu penandaan harga oleh penjual runcit tahun 1993. Ianya ditujukan kepada para peniaga dan peruncit diwajibkan agar meletak tanda harga ke atas barangan yang dijual untuk mempamerkan senarai harga. Dan yang kedua, mengadakan program advokasi pemataan perjumpaan secara bersemuka dengan peniaga untuk memberi penjelasan dan khidmat nasihat agar memahami dan mematuhi undang-undang yang sudah ada. Oleh itu, dengan adanya peranan kerajaan dalam menangani isu ini, sudah pasti isu kenaikan harga barang dapat ditangani, lebih-lebih lagi pada musim perayaan. Fiskal federal boleh dikatakan sebagai cara kerajaan persekutuan, negeri dan tempatan berkongsi pembiayaan dan tanggungjawab pentadbiran dalam sistem persekutuan. Dasar ini mempunyai perkaitan rapat dengan sektor kewangan antara unit kerajaan dalam sistem kerajaan persekutuan. Pelaksanaan fiskal federal adalah untuk mencapai maklumat tertentu sektor ekonomi seperti menstabilkan, mengagihkan dan memperuntukkan serta merangsang pertumbuhan ekonomi daripada kemelesetan. Dalam aspek pengagihan, pemberian barangan ataupun perkhidmatan atau apa-apa sahaja bentuk kebajikan perlu dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan, yang mana ianya dapat meliputi kesemua masyarakat. Baik kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri, kedua-duanya memainkan peranan untuk menstabilkan ekonomi negara. Namun, kuasa kerajaan persekutuan adalah lebih baik untuk mengawal penawaran wang. Hal ini adalah untuk mengelakkan daripada penggunaan dasar bajet defisit, iaitu suatu keadaan apabila kerajaan melakukan perbelanjaan melebihi sumber. Bagi sektor peruntukan pula, ianya lebih kepada kerjasama antara dua pihak kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bagi menyediakan barangan dan perkhidmatan awam kepada masyarakat. Peruntukan yang diberi mestilah memanfaatkan kesemua penduduk dengan mengambil kira aspek-aspek yang sewajarnya. Terdapat dua jenis fiskal yang dilaksanakan oleh kerajaan, iaitu dasar fiskal mengembang dan dasar fiskal mengecut. Kedua-dua dasar ini akan dilaksanakan jika berlakunya kemelesetan ekonomi apabila keluaran dalam negeri kasar semakin menurun. Pelaksanaan fiskal federal ini adalah suatu proses pembahagian kuasa dari kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri dengan meliputi aspek-aspek seperti tugas perbelanjaan, kuasa pencukaian, pemberian persekutuan dan kuasa pinjaman. Assalamualaikum, saya Zuliana binti Wahid, nombor metrik S55252, ingin membentangkan mengenai peranan agensi kerajaan dalam penyampaian perkhidmatan kerajaan. Penyampaian perkhidmatan kerajaan merupakan salah satu sektor penting dalam ekonomi negara. Penyampaian perkhidmatan yang baik membantu menyumbang kepada kemajuan negara. Kerajaan berperanan penting dalam sektor ini. Oleh itu, beberapa agensi ditubuhkan dalam membantu kerajaan dalam penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Antara agensi yang terlibat adalah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) yang berperanan merancang dan meneraju agenda pendigitalan serta kemodenan perkhidmatan kerajaan. Contohnya, MAMPU melaksanakan aplikasi MySejahtera untuk membantu mengumpul data rakyat dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 dan menyediakan maklumat terkini berkaitan COVID-19 kepada rakyat. Seterusnya, Lembaga Lebuh Raya Malaysia yang berperanan untuk menyelia dan melaksanakan perkara-perkara berkaitan dengan lebuh raya, contohnya pembinaan lebuh raya sebagai jalan penghubung kepada rakyat dari satu tempat ke satu tempat. Selain itu, agensi ini juga berperanan untuk menguruskan hal-hal berkaitan dengan pengutipan tol. Agensi lain adalah Tenaga Nasional Berhad yang menyediakan perkhidmatan elektrik kepada rakyat. Dan akhir sekali adalah Telekom Malaysia Berhad yang berperanan untuk menyediakan penyampaian perkhidmatan dalam bidang telekomunikasi, contohnya perkhidmatan jalur lebar, Wi-Fi dan sebagainya. Kesimpulannya, agensi-agensi ini berperanan penting dalam membantu kerajaan menyediakan penyampaian perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Pembangunan barangan awam. Antara pembangunan barangan awam yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan ialah pembangunan kesihatan.
pihak kerajaan telah melakukan pemberian vaksin secara percuma kepada seluruh warga negara Malaysia bagi mengekang penularan wabak. Pembinaan lebih banyak hospital akan dilakukan oleh kerajaan di seluruh negara dan berikutan kemajuan teknologi pada masa kini, temujanji di klinik kesihatan dan di klinik pergigian juga boleh dilakukan secara atas talian. Seterusnya, pembangunan dari segi pendidikan. Menurut Belanjawan 2021, kerajaan telah memberikan peruntukan yang besar kepada sektor pendidikan iaitu sebanyak RM50.4 bilion. Pembangunan dari segi perkhidmatan pula iaitu perkhidmatan penjemputan awam. Seperti yang telah kita ketahui, kerajaan sedang menjalankan pembinaan projek laluan kereta api Pantai Timur ECRL yang mana akan menghubungkan negeri-negeri di Pantai Timur dengan ibu kota Kuala Lumpur. Dan dengan melakukan pembangunan infrastruktur dengan membina lebih banyak lebuh raya. Pembinaan lebuh raya seperti projek lebuh raya Pan Borneo dan pemasangan sistem lampu isyarat pintar juga membawa kepada perubahan dalam teknologi dalam menyelesaikan masalah trafik. Di samping itu, pembangunan dari segi pertahanan. Antara pembangunan yang diperolehi daripada peruntukan tersebut ialah dapat meningkatkan kawalan keselamatan di sepadan negara, memandangkan pihak kementerian telah menambah 8 pos kawalan pasukan gerakan AM ataupun lebih dikenali sebagai PGA. Dan seterusnya, pembangunan telekomunikasi. Ini pula pihak kerajaan pula berusaha untuk menjadikan telekomunikasi sebagai salah satu utiliti yang dapat membantu negara dalam mencapai kemajuan dari segi sosioekonomi.